Saya rasa apa yang diusahakan oleh kumpulan mahasiswa ini, Jom Baca Media Alternatif, ini satu inisiatif dari usaha yang baik ya. Dan kalau boleh, masalah dan dilema yang semua orang tahu ialah media alternatif ini banyaknya bertumpu di kawasan-kawasan bandar kerana penetrasi internet sebahagian besarnya berada di bandar, di Kelang, di Johor Bahru, di Pulau Pinang. Jadi kalau kita dapat usahakan SEPA di peringkat luar bandar yang sebahagian besarnya bergantung kepada televisyen, radio dan akhbar, itu satu usaha persaingan media yang sihat. Walau bagaimanapun, di pihak Malaysia kini, saya sendiri yang tidak merasakan Malaysia kini ini sebagai media alternatif. Sejak 2008 khususnya, saya ingat Malaysia kini sedikit banyak sudah berubah peranan dia daripada mula-mula kita beroperasi pada pilihan raya 1969, pilihan raya 2004 sampai sekarang sudah lebih kurang bulan 11 ni 12 tahun usia Malaysia kini. Dia dah hampir ke arah mainstream. Apatah lagi dengan wujudan rakan-rakan media yang baru seperti Malaysia Today, Malaysian Insider, ini memberikan dimensi baru kepada perkembangan portal-portal berita di internet. Hakikat bahawa kita perlukan sumber maklumat alternatif, sumber maklumat yang lain daripada dipaparkan oleh akhbar, televisyen, radio yang sedia ada, itu semua orang sudah jelas. Jadi saya rasa tak perlulah saya berfikir panjang tentang perlunya kebebasan media. Hakikatnya suatu negara demokrasi yang sihat perlukan persaingan maklumat, meaning that maklumat-maklumat harus disampaikan dari berbagai sumber. Ya, kalau Linus anti Save Malaysia, anti Linus, ada grup yang boleh pro Linus, ya, tapi tidak menggunakan kekerasan seperti berlaku di Kuantan itu hari lah, menggunakan kaedah-kaedah yang dia persaingan politik, persaingan menyampaikan suara dalam proses demokrasi ini berlaku secara sihat. Tapi apa yang berlaku dalam landscape media di Malaysia ini, persaingan itu tidak sihat kerana banyak sekatan-sekatan yang wujud di dalam proses penerbitan dan penyampaian maklumat. Ya. Ada lesen untuk menerbitkan mesin cetak atau mesin cetak dan penerbitan untuk menerbitkan akhbar, ada macam-macam lagi data ya, seperti yang berlaku terhadap licensing untuk radio dan televisyen. Ini menjadikan asas persaingan media tidak sihat sebab tidak wujud pelbagai suara. Asas yang katakan media itu sihat apabila persaingan suara, berbagai-bagai pihak dibenarkan bersuara dalam suatu media. Pihak yang diserang, pihak yang menyerang seharusnya dibenarkan. Dan ini tidak berlaku. Tidak ada right to reply. Kita tengok dalam putusan misalnya, kita lihat dalam bagai-bagai media arus berdana yang lain, tidak ada ruang seperti itu. Jadi dengan kemunculan media internet ini yang tidak dikawal sepenuhnya seketatnya sebagaimana media cetak dan media televisyen, radio, media elektronik, ini memberi ruang yang lebih baik kepada rakyat Malaysia, kepada aktivis, kepada orang ramai untuk mendapat maklumat yang setanding. Sebabnya ada counter discourse, ada wacana tanding, ada maklumat-maklumat yang boleh disaingi daripada usi-usi rasmi yang kita semua tahu media ini dimiliki, dikuasai oleh parti-parti pemerintah ataupun oleh syarikat-syarikat yang ada hubungan dengan parti pemerintah. Cuma saya nak ungkitkan apa sedikit ya, ringkas apa yang menjadi persoalan dalam fikiran saya beberapa bulan terakhir ini, iaitu kenapa Hatta ni kita punya NUJ ni, bekas NUJ buat. Dia orang sekarang suka mengambil perkataan Malaysia untuk dikaitkan sebagai dia punya masif. Masif ni adalah tajuk media dia. Kalau Hatta dia buat Harian Malaysia,
Kalau kita dulu ada Malaysia Kini, lepas Malaysia Kini ada apa lagi? Malaysia Today, ya, Malaysian Insider, Free Malaysia Today. Yang tak ada Blink, mana ni? Kawan kita, Mereka Review mungkin Durian. Yang itu semua ada perkataan Malaysia. Dimulai dengan Malaysia Kini. Sebab saya nampak ini barangkali subconscious kita. Saya ingat subconscious lah. Saya tak dapat jelaskan apa motivasi pendiri-pendiri media ini untuk menggunakan perkataan Malaysia. Saya ingat ini satu usaha dari separuh sedar atau membawa sedar kita untuk berlawan dengan utusan Malaysia. Sebab kalau tak ada media cetak yang lain, kita tak ada TV3 Malaysia kita, dia TV3 and TV7, ya. Hanya utusan Malaysia saja. Akbar UMNO yang ada perkataan Malaysia. Dia UMNO Melayu tetapi Malaysia, penyebar fikiran rakyat dulu, ya. Jadi dia fikiran rakyat. Dia menggunakan konotasi kecil, iaitu dimiliki oleh UMNO dan menyuarakan kepentingan Melayu ala UMNO, tapi mewakili Malaysia. Mewakili Malaysia. Dia kata utusan Malaysia. Walaupun fokusnya itu sangat kecil. Ada waktu-waktunya kalau tidak rasis pun sekretarian, ya. Kerana sifat media, dan itu tidak menjadi persoalan yang terlalu besar yang saya nak beritahu di sini. Cuma apabila wujud kebebasan yang lebih luas melalui dunia maya, maka wujudlah Malaysia Kini, Malaysia lain. Seolah-olahnya saya agak, bila saya lihat semula ke belakang, tempoh 10-12 tahun ke belakang, khususnya selepas internet menjadi medan baru persaingan politik, medan baru penyampaian maklumat, selepas era reformasi, saya nampak kenapa orang gairah untuk menggunakan Malaysia. Sama ada kita nak bersaing dengan utusan Malaysia, ataupun ini menunjukkan tanda-tanda kita tidak kreatif. Satu lagi warisan yang kita, satu kelemahan yang kita warisi daripada zaman era Mahathir, kita tak kreatif. Kalau nak buat media mesti ada kata Malaysia, Malaysia Kini. Dah bila perkataan Malaysia Kini popular, kita curi pula perkataan Kini je. Roket Kini, Sabah Kini. Ya, barangkali kita tak tahu apa lagi yang popular tadi, durian ke? Kalau durian pula, silpuran. Jadi maksudnya ialah kreativiti. Maksud saya, kalau saya cakap kepada kawan-kawan aktivis mahasiswa, usaha menentang apa-apa yang kita tak suka, kerajaan apa ke, mesti lebih kreatif. Mesti lebih kreatif. Ya, waktu Malaysia Kini awal-awal berdiri dulu, kita berdepan dengan, ini nak sejarah sikit, ya. Beberapa laman web pro-reformasi yang tak ada nama. Tak ada byline, tak ada about us, tak ada macam mana nak contact, diam semua. Tak tahu siapa, di mana pejabat dia jadi jurnalis. Sebab itulah mula-mulanya apabila Malaysia Kini muncul, itu wajibkan semua wartawan kita ada byline. Ini bukan tradisi sebab khabar, ada tak Pak Samad? Untuk semua bahan bertulis itu ada byline. Sebab kita nak memberi kita muka, nak memberi muka. Kita ada kita nak lari daripada laman web anonymous, ya. Yang tidak dikenali, yang tak ada wajah, yang tak ada pejabat, yang tak ada ujung pangkalnya, dengan satu media web yang ada wajah, iaitu ada penanggungjawab. Kita sanggup tanggungjawab, kita ada pejabat. Jadi sebab itulah kita ada pejabat, ada contact number, ada, dan setiap berita kita, walaupun waktu itu kita ada wartawan 3-4 orang saja. Saya ingat ada 3 orang, semuanya perempuan. India seorang, Melayu seorang, Cina seorang, ya. Dan kemudian Steven. Itu beroperasi menjelang ataupun waktu pilihan raya 1999. Saya sertai pada Disember selepas pilihan raya 1999. Jadi itu kriteria, ya. Jadi yang akhirnya sekarang ini menjadi kebiasaan kalau lihat semua internet ada byline, ya. Tapi kalau bagaimanapun saya anggap ini belum cukup. Apa yang berlaku di internet ini belum cukup. Karena sebahagian besar yang disampaikan oleh media internet ini tidak memadai untuk kita sampaikan maklumat. Maksudnya persaingan keseluruhan media di internet ini tidak dapat menyaingi keluasan dan luasnya liputan, jangkauan liputan media arus perdana, baik khabar, baik TV, baik
di semua di kalangan semua media internet ini, organisasi yang paling besar adalah Malaysia Kini. Yang lain itu lebih kecil daripada Malaysia Kini. Bilangan wartawannya, bilangan penyuntingnya, bilangan pengarangnya. Ya. Dan kalau anda lihat, kumpulkan semua material yang ada pada Malaysia Kini, ada pada Insider, ada pada Malaysia Today dan yang lain-lain itu kebanyakan kita lihat bersaing, redundant, overlapping, bertindih antara satu sama lain. Banyak lagi kawasan-kawasan, isu-isu, ya, liputan-liputan yang belum dikeluarkan. Kerana sebahagian besar isu-isu yang bertindih antara ketiga-tiga ataupun keempat dan kelima media internet ini adalah isu-isu yang dianggap panas, yang juicy kata orang, yang dilakukan, yang mahu dibaca orang. Jadi ini menjadi cabaran paling besar. Ya, selain daripada saudara nak beritahu pada orang-orang yang khususnya di luar bandar, di kota-kota, di pekan-pekan kecil, pentingnya media alternatif ini. Di pihak saya sebagai pengamal media, kita rasa belum cukup lagi liputan yang disampaikan oleh pihak kami. Ya, baik Malaysia Kini, baik Malaysia Today ataupun Insider ataupun yang lain-lain. Apatah lagi masyarakat juga keliru antara apa yang dinamakan news portal, portal berita ataupun website berita, laman web berita dengan blog, dengan usaha-usaha yang lain. Dan kalau anda melihat cara menteri-menteri kita ataupun media arus perdana menyerang, dia menyebutkan perkara ini. Banyak maklumat-maklumat yang menyeluruhkan di internet. Dia sebut secara umum saja. Dia sengaja tidak membezakan antara Malaysia Kini dengan Free Malaysia, dengan blog. Ya, dia sengaja tidak. Jadi apabila saudara turun ke bawah, saudara saya ingin jelaskan betul-betul. Ada media seperti Malaysia Kini, Malaysia Insider yang memang bersifat seperti surat khabar. Cuma dia berada di internet saja. Dia tidak boleh dipegang. Kalau kita cetak boleh pegang. Maksudnya dia beroperasi 100% seperti media cetak ataupun seperti radio. Dia bertanggung jawab, ada nama pengarang dan semuanya. Berbeza dengan blog, ya, seperti baik Dr. Asri atau yang lain. Mesti ada bezakan apa peranan Facebook, apa yang sekalian. Kalau tidak, orang tak faham. Orang yang anggap semua maklumat di internet itu sama saja. Boleh yang salah, boleh tak tanggung jawab, boleh tidak dikenali. Itu orang tak boleh mengirukan. Orang tak keliru. Mana yang bertanggung jawab, mana yang tak bertanggung jawab, mana yang bersifat politik, mana yang bersifat politik, mana yang perlu pembangkang, mana yang tidak. Misalnya, saya letak senarai media alternatif ini termasuk Harakah Daily. Harakah Daily tidak sama dengan Insider dan Malaysia Kini. Sebab kita tidak bukan suara mana-mana parti politik. Ya, jadi ini perlu dijelaskan. Bukanlah kita marah dikaitkan, tapi masyarakat biar tahu bahawa dalam konteks media di Malaysia ini, apa yang dikatakan media alternatif dan bukan arus perdana itu ada yang bersifat pembangkang seperti Harakah Daily, seperti Harakah dan Suara Keadilan, ada yang bersifat quote-unquote independent. Walaupun sebahagian besarnya dilihat menyampaikan suara pembangkang, tetapi hakikat persaingan media itu memaksa news portal berita seperti Malaysia Kini, Malaysia Insider dan Malaysia Today contohnya menyampaikan sebahagian besar suara pembangkang. Sebab kalau kita tidak sampaikan, tidak ada kemungkinan suara mereka untuk sampai melalui radio, televisyen dan surat khabar. Dalam konteks persaingan itu, oleh kerana orang mencari maklumat pilihan yang dia tidak mungkin baca dalam Star, NST, Berita Harian dan Utusan, maka diterbitkan oleh news portal seperti Malaysia Kini, Insider dan ini persaingan yang natural. Kalau awak tak jual pisang goreng, kalau awak jual pisang goreng sebelah, saya jual debu, okay, kita akan komplimen. Kalau awak tak nak jual pisang goreng, saya jual pisang goreng. Jadi seperti itulah. Kalau awak nak siarkan pandangan Tak Anwar Zahid dalam media awak, saya siarkan. Jadi ada kemungkinan orang yang baca Star, orang baca NST, orang baca Berita Harian akan juga membaca media di internet. Itu perkara biasa. Oleh kerana perkara itu wujud secara terus-menerus dalam masyarakat, seolah-olah memberi tanggapan bahawa media di internet ini hanya memberatkan pembangkang, hanya memberatkan suara-suara yang mengerti kerajaan.
Sebab sepatutnya suara mengkritik kerajaan ini masuk dalam suara perdana, masuk dalam RTM, masuk dalam TV, tidak timbul isu ini. Kalau ada kebebasan media sebagaimana yang sepatutnya yang kita boleh kecapi, misalnya kita ambil contoh di Indonesia ataupun di Thailand, maka tidak timbul lagi masalah seperti ini. Yang kita lihat berlakunya seperti duality atau demarcation antara ini dikit yang menjadi istilah wujudnya, istilah media alternatif, media arus perdana, kerana wujudnya duality dan demarcation ini. Wujudnya media arus perdana yang sangat-sangat pro kerajaan dan menyekat suara kritik terhadapnya, dengan satu lagi media yang membawa suara kritikan kepada kerajaan sebagian besar. Itu maknanya wujud istilah media alternatif. Kalau tidak, saya anggap media alternatif istilah yang tidak perlu dan barangkali juga menyerukan. Semua media yang berpengaruh, yang besar, yang ada pengikut yang luas, boleh dianggap semua media harus perdana. Sebab itu saya ingat dari saya sebut, bagi pihak Malaysia ini, saya ingat lepas pilihan raya 2008 itu tidak menganggap begitu lagi sebagai media alternatif. Itu anggap sebahagian daripada respon kepada isu-isu media arus perdana juga. 2 minit lagi. Walau hebat pun kita lihat perkembangan media di internet ini, satu hal yang saudara-saudari harus sedar dan harus disedarkan kepada orang ramai bahawa mereka memerlukan sokongan keuangan yang luas dan besar daripada orang ramai. Sebab ada 2 sebab yang ada. Pertama, kebahagiaan besar media di internet ini percuma, kecuali Malaysia kini. Dan barangkali mereka review nanti akan buat secara langganan juga dengan edisi Cina bahasa Malaysia ini. Yang lain semua percuma. Maksudnya tak ada duit lah kalau percuma. Ya. Kalau kita buat surat khabar, kita jual 50 sen, kita dapat 50 sen. Kalau kita jual RM1.5, dapat RM1.5, ini percuma. Maka tak ada duit. Yang keduanya, kita menghadapi masalah iklan. Keseluruhan landscape media Indonesia ini masih lagi melalui keupayaan iklan di internet, di cyberspace. Sebahagian besar iklan itu pergi ke surat khabar dan televisyen. Saya ingat internet ni dalam 5%, 10% tak sampai. Jadi susah untuk mendapat funding. Bayangkanlah media baru ataupun media yang 100% pembangkang. Media seperti Malaysia kini yang kita anggap sudah lama, bertapak 12 tahun dan agak fair, lebih seimbang, tidak terlalu pro pembangkang, itu mendapat iklan yang sedikit sahaja. Ya, dan kerana sifat iklan di Malaysia ini pula yang sebahagiannya berkaitan dengan GLC, badan-badan yang berkaitan kerajaan. Oleh kerana, dan kita tahu sifat GLC, sifat kapitalisme, kroni kapitalisme di Malaysia ini, kroni kapitalisme di Malaysia ini, GLC yang kaitan dengan kerajaan, akhirnya kaitan dengan parti politik juga. Jadi akhirnya ini patut. Maksudnya tidak cukup saudara-saudari menggalakkan orang ramai membaca media alternatif, tetapi juga harus menyokong media alternatif melalui sumber keuangan. Kalau bagi pihak Malaysia kini itu, langganlah Malaysia kini. Kalau tidak, kena cari usaha memberi dana. Ya, macam saya bertanya beberapa kawan yang dekat dengan PAS. Ada sebahagian besarnya apabila rancak sangat keluar 2 kali seminggu, tak larat dia nak sempat nak baca, tapi kena baca. Kenapa baca? Kenapa beli juga walaupun tak sempat baca? Dia nak sokong perjuangan kita. Jadi media alternatif pun seperti itu. Mesti langgan, walaupun baca tak baca ataupun baca waktu isu panas saja, mesti untuk menyokong proses ini. Kalau tidak ada usaha, sebab untuk memastikan arus maklumat tersebar secara bebas, financing arus maklumat itu mesti bebas. Kalau dia condong ke kanan, condong ke kiri, condong ke depan, condong ke belakang, akan berlakulah usaha yang tidak jernih dalam penyebaran maklumat. Jadi sebagai kesimpulannya, saya nak beritahu media alternatif ini memerlukan sokongan ramai, bukan sahaja dari segi audience, pembaca, readership, tetapi juga sumber keuangan. Terima kasih. Saya memang gemar untuk datang dan untuk mendengar, dan saya gemar mendengar daripada mereka yang opos. Saya langsung tak gemar mendengar orang yang sokong.
Sokong itu maksudnya sokong itu kerajaan. Saya gemar apabila ada yang membangkang kerajaan. Dan minat saya membaca akhbar alternatif ialah oleh kerana saya dapat melihat benda-benda yang tidak dapat untuk dilihat dalam akhbar mainstream. Dan untuk pengetahuan Anda, sudah hampir 1 tahun saya langsung tidak membaca itu akhbar mainstream. Saya mendapatkan informasi daripada media alternatif. Biarpun mungkin ada benda yang saya lepas oleh kerana tidak mendekati akhbar mainstream, tapi saya rasa dengan tidak membacanya pun saya sudah tahu. Jadi sama sekali tidak rugi lah. Dan saya pikir sumbangan akhbar alternatif ini mesti disokong, oleh sebab hanya melalui akhbar alternatif kita mendapat gambaran yang lebih berimbang, memungkinkan kita untuk menentukan apa sikap kita. Dan saya dapati bahwasanya tanpa media alternatif, akhbar mainstream akan menjadi gangster. Apa saja kita lihat adalah gambarannya hanya hitam putih saja. Kalau yang memerintah sentiasa betul, yang membangkang, yang tidak memerintah sentiasa itu agak salah. Ini yang harus dibetulkan. Dan saya pikir media alternatif ini sebenarnya lebih untuk anak-anak muda, rakan-rakan kita yang lebih berilmu. Memang benar bahwasanya dia belum sampai ke ibu desa-desa, tapi saya pikir yang diperlukan adalah kelompok anak muda yang berilmu pengetahuan, dan anak-anak inilah nantinya akan beredar, akan sampai ke ceruk-ceruk seperti yang dibayangkan tadi, bahwasanya mahasiswa akan pergi ke ceruk-ceruk untuk memperjelas apa yang sedang berlaku tentang dinas itu tadi. Dan saya pikir banyak hal-hal yang lain juga yang boleh dilakukan oleh anak muda yang cendekia. Antaranya ialah merubah. Maksudnya sudah tiba waktunya kita adakan regime change. Kita sudah memberi masa kepada orang yang memerintah sekarang ini selama 54 tahun. Dan kita sudah tidak harus lagi memberikannya lebih dari itu. Dan ada satu yang barang agak sensitif, tapi saya ingin mengatakan juga bahwasanya dalam 54 tahun ini kita hanya diperintah oleh bangsawan. Tengku Abdul Rahman bangsawan, Tun Razak bangsawan, Tun Husin bangsawan, barangkali Dr. Mahathir tidak, tapi setelah menerima Tun, dia juga bangsawan. Abdullah Badawi juga Tun, bangsawan juga, dan sekarang bangsawan juga. Bilakah pemimpin daripada rakyat akan berada di sana? Dan kalau selama 54 tahun kita membenarkan ini untuk berterusan, yang salah sebenarnya adalah kita juga. Dan oleh kerana itu saya mengharapkan supaya golongan anak-anak muda mengadakan satu
macam tindakan yang berani untuk merubahnya. Dan saya percaya hanya di tangan anak-anak muda itu saja rejim Qin itu mungkin. Saya sebenarnya diminta untuk untuk merasmikan jom baca media alternatif. Tapi di samping itu juga saya dihubungi untuk minta saya membuat sebuah puisi. Saya biasanya suka untuk membuatnya kalau dia tidak datang dari dalam diri saya. Tapi ada 2 orang mahasiswa yang cekal. Dia hubungi saya, "Pak, boleh tak kalau Bapak datang nanti Bapak untuk membaca puisi yang ada hubungan, dan ini menjadikan saya 6 hari bulan yang semalam dan hari ini 7 hari bulan tidak buat lain kecuali membuat sebuah puisi." Dan puisi itulah yang ingin saya baca sekarang. Puisinya memang tidak panjang, tapi menciptanya 2 hari. Dan saya tujukan ini khusus kepada solidaritas solidariti mahasiswa Malaysia. Kepada Cendika Solidar itu solidariti lah. Kita wajar ikhlas murnikan sumber kuasa bangsa, menghakis label-label bongkak yang disusup oleh puaka. Dan kini para bongkak sedang berlindung di sebaliknya dengan media gergasi bertajam taring dusta. Cendekia muda ini sebuah tenaga tulus dan wajah, semakin cekal bangkit sebagai wawira yang merubah. Mereka tentangi kuasa cemar berlendir dosa, berazam melawannya demi mengharumkan era. Penenggas dan pedih air mencemar dekat merdeka. Kuasa bobrok gairah merongrong demokrasi luka. Dan kita wajar mensyahdukan benih kuasa yang sakti dan dengan khusyuk mendeklamasi puisi berani. Senja inilah dan kita tetap menyembuhkannya. Ya, kita mendakapi demokrasi tulen seakrabnya. Saya hadiahkan kepada solidaritas mahasiswa. Begini saya merasmikan Forum Selamatkan Rakyat dan juga jom baca media alternatif.